Kerajaan jamin terus bantu syarikat Bumiputra yang bermasalah tanpa diskriminasi. Tan Sri Muhammad Taib bebas daripada dakwaan langgar peraturan mata wang Australia. Syarikat Bumiputra yang terjejas akibat masalah ekonomi akan terus dibantu tanpa diskriminasi. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang memberi jaminan itu juga membidas pihak asing yang mendakwa bantuan seumpama itu satu bentuk pilih kasih atau kronisme. Kita tidak ada pilih kasih. Kita cuma membantu mereka yang berjaya, yang berkebolehan. Sebab itu mereka berjaya. Perasaan orang lain ini adalah perasaan yang disebabkan oleh iri hati semata-mata. Mereka ingin melihat bangsa Melayu, Bumiputra terus miskin, terus daif, terus bodoh. Tetapi Alhamdulillah, walaupun tekanan-tekanan ini dibuat oleh mereka, kita terus juga usaha kita menaikkan kebolehan orang Melayu dan Bumiputra lain supaya mereka sama, seimbang, sama boleh bersaing dengan kaum-kaum yang lain. Kita akan teruskan walaupun mereka cuba untuk menggagalkan usaha ini. Datuk Seri Dr. Mahathir menambah pihak asing mahukan supaya syarikat yang bermasalah itu dibiarkan muflis dan ditutup. Tetapi katanya kalau perkara itu dibiarkan, penguasaan ekonomi Bumiputra akan terbelakang seperti sebelum dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan. Pihak asing berkata kepada kita, biarkan mereka mati. Biarkan mereka mati. Hanya kerana cara itu saja barulah kita boleh terima bahawa kerajaan Malaysia ini serius dalam usaha pemulihan ekonomi negara. Tetapi kalau semua syarikat Bumiputra ini dibiarkan bankrupt, lumpuh, mati, maka kita sekali lagi akan kembali kepada keadaan sebelum DEB, yang mana yang miskin akan terdiri daripada Bumiputra dan orang Melayu seluruhnya. Sebab itu kerajaan akan cuba menolong syarikat-syarikat Melayu kecil dan besar. Kerana ini adalah tugas kita. Kita dipilih oleh rakyat untuk menolong Bumiputra. Dan kita akan terus menolong Bumiputra supaya mereka berjaya. Perdana Menteri juga mahu rakyat memanfaatkan sepenuhnya teknologi maklumat IT dan pada masa yang sama berwaspada terhadap usaha penjajahan baru melalui teknologi canggih itu. Beliau berkata melalui IT, penguasaan ekonomi sesuatu negara melalui manipulasi mata wang mampu dilakukan dengan hanya menekan ke kunci komputer. Beliau juga menghuraikan mengenai apa yang disifatkannya usaha penjajahan melalui IT. Sekarang ini sudah ada percubaan untuk menjajah kita semula. Hanya kali ini mereka tidak menggunai kapal perang ataupun meriam ataupun pesawat terbang. Mereka menggunakan kuasa IT, kuasa teknologi maklumat, yang mana dengan kuasa ini mereka boleh memindah wang beribu juta ringgit dalam sekelip mata hanya dengan menekan beberapa butang di atas komputer. Maka duit yang banyak ini boleh dipindah daripada sebuah negara ke negara yang lain. Mereka menciptakan cara perniagaan ini untuk mendapat kuasa yang luar biasa di seluruh dunia. Menurut beliau, melalui teknologi maklumat, sesebuah negara itu boleh menjadi miskin apabila nilai mata wangnya dijatuhkan.
Dan ketika itu rakyat akan memberontak dan timbul pula kekacauan politik seperti di negara jiran. Perdana Menteri berucap melancarkan eksposisi multimedia, telekomunikasi dan elektronik Kelantan MTEK 98 di Tumpat. Setibanya di cabang 4 Tuk Mengah, Tumpat, beliau diarap menaiki kereta berhias dengan diiringi 2 ekor gajah, 20 ekor kuda, 2,000 penunggang motosikal dan lebih 1,000 pembawa bunga manggar. Sementara itu, lebih 43 syarikat mengambil bahagian dalam pameran 6 hari ini. Pada sidang akhbar kemudiannya, Datuk Seri Dr. Mahathir ditanya kedudukan Exco Negeri Sembilan, Datuk Wa'ad Mansur yang menghadapi tuduhan rasuah. Kita tidak akan halang pihak pegawai yang menjalankan tugas. Kalau kita selalu pergi menghalang mereka, maka tak ada tugas yang boleh dilakukan oleh mereka lah. Kita tak campur tangan lah dalam perkara ini. Yang tu terpulang kepada UMNO lah untuk memutuskan. Saya belum ada perbincangan apa-apa. Mungkin dalam majlis tinggi akan dibincang juga. Beliau yang juga Presiden UMNO turut diminta mengulas tindakan Datuk Ghafur Saleh yang menarik diri dari menganggotai Kabinet Sabah. Datuk Ghafur mengemukakan permohonan rasmi berhubung hasratnya itu. Itu pilihan dia lah. Tapi ada permohonan rasmi. Dia minta kepada saya secara rasmi. Kata Perdana Menteri, UMNO akan memilih seorang pemimpin lain bagi mengisikan kekosongan itu. Kita perlu adakan Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata kerajaan akan menimbang permintaan Kerajaan Kelantan supaya membantu menyelesaikan masalah perjanjian konsesi air antara negeri itu dengan Kelantan Water Sendirian Berhad KWSB. Permintaan itu disampaikan Menteri Besar Datuk Nik Aziz Nikmat dalam pertemuan baru-baru ini. Semua permintaan daripada kerajaan negeri kita kaji lah. Kemungkinan kita boleh bagi pertolongan apa-apa. Tapi janganlah pula kata tak perlu kita punya pertolongan. Boleh buat dakwaan kata di sini tak ada kekuatan. Krisis KWSB dengan kerajaan negeri dikatakan berpunca daripada tidak puas hati terhadap perkhidmatan KWSB. Manakala KWSB pula mendakwa kerajaan Kelantan tidak menghiraukan tuntutannya termasuk bayaran caj perkhidmatan berjumlah RM68 juta. Perdana Menteri juga ditanya mengenai ujian nuklear yang dilancarkan Pakistan. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Pakistan tidak wajar melancarkan ujian nuklearnya kerana ia boleh mencetuskan perlumbaan senjata dunia. Sehubungan itu, kata beliau, dunia sepatutnya mengambil langkah lebih berkesan membendung ujian nuklear dan sebarang usaha membuat senjata nuklear. Ya, ini kita dapati adalah sesuatu yang kita memang pun percaya akan berlaku. Kerana apabila satu pihak naik optionnya, iaitu dia membuat sesuatu untuk meningkat kelebihan dia, maka pihak yang lagi satu akan cuba menunjuk bahawa mereka juga mempunyai kebolehan. Inilah yang dia menyebabkan adanya perlumbaan senjata. Dan ini tidak sihat bagi dunia. Datuk Seri Dr. Mahathir mengulas ujian nuklear Pakistan semalam. Secara yang lebih berkesan, Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra dalam kenyataannya mengutuk tindakan Pakistan itu. Malaysia menyifatkan ujian Pakistan itu membantutkan usaha membebaskan rantau Asia dari ancaman senjata nuklear. Kenyataan yang dikeluarkan petang tadi juga meminta Pakistan menghentikan sebarang usaha mengeluarkan senjata nuklear. Persaingan bagi membuktikan kekuatan nuklear di Asia Selatan telah melemahkan usaha masyarakat antarabangsa mengharamkan ujian nuklear dan pelaksanaan perjanjian pengharaman ujian komprehensif CTBT. Pakistan bagaimanapun enggan menandatangani perjanjian itu selagi India tidak berbuat demikian. Persengketaan antara kedua-dua negara terutama merebut wilayah Kashmir kini berlanjutan kepada persaingan nuklear. Sementara itu, Islamabad tidak menolak mengadakan ujian nuklear seterusnya. Menteri Penerangannya Mushahid Hussein berkata Pakistan akan melakukan tindakan sewajarnya demi keselamatan, pertahanan dan kedaulatannya.
Sementara itu, rata-rata pemimpin dunia menyelar kedegilan Pakistan meneruskan ujian nuklirnya itu. Jepun, penyumbang bantuan terbesar dan rakan dagang utama Pakistan, mengecam keras tindakan Pakistan. Perdana Menterinya Ryutaro Hashimoto berkata, Tokyo akan mengenakan sukatan ekonomi ke atas Islamabad seperti yang dikenakan ke atas India. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Madeleine Albright ketika ditemui di Luxembourg mengesahkan Washington juga akan mengenakan sukatan ekonomi ke atas Islamabad. Menteri Luar Rusia Yevgeny Primakov dan Menteri Luar Jerman Klaus Kinkel turut mengecam tindakan Pakistan itu. Bagaimanapun, Kinkel tidak bersetuju dengan keputusan sukatan ekonomi Washington dan mempersoal pendirian Washington tidak mengenakan tindakan serupa ke atas New Delhi yang terlebih dahulu melancarkan ujian nuklear. Perancis turut menyelar tindakan India dan Pakistan dan menggesa kedua-duanya supaya bertemu di meja rundingan bagi meredakan ketegangan. Pil Viagra tiruan dijual di pasaran tempatan. Banjir kilat, 3 pemaju di Melaka diberi amaran. Tan Sri Muhammad Taib dibebaskan daripada 2 tuduhan melanggar peraturan mata wang Australia membabitkan lebih $1.2 juta Australia. Keputusan diumumkan Hakim Mahkamah Daerah Brisbane Eric Pratt. Bekas Menteri Besar Selangor itu didakwa membuat peristiharan palsu berhubung jumlah yang dibawanya ketika masuk Australia. Perbuatan itu didakwa dilakukannya pada 16 Disember 1996 di lapangan terbang antarabangsa Brisbane. Manakala dalam pendakwaan kedua, Tan Sri Muhammad menghadapi pertuduhan cuba membawa keluar mata wang asing tunai berjumlah $1.2 juta Australia, iaitu melebihi jumlah $5,000 Australia yang dibenarkan undang-undang negara itu. Tan Sri Muhammad bagaimanapun mengaku tidak bersalah dengan sengaja membuat laporan palsu mengenai wang yang dibawanya. Juri mengambil masa 3 jam untuk memutuskan yang tertuduh tidak bersalah. Dan ketika ditemui, Tan Sri Muhammad berkata beliau menyerahkan kepada kepimpinan UMNO untuk menentukan kedudukannya dalam parti itu. Tan Sri Muhammad yang bercuti dari jawatan Naib Presiden UMNO sehingga selesai perbicaraan berkata beliau melepaskan jawatan Menteri Besar kerana mahu memelihara imej parti. Mengulas mengenai keputusan Hakim Pratt, Tan Sri Muhammad berkata beliau berpuas hati. I'm overjoyed. The result we received today. I would like to thank the jury and especially the judge. We went through I think it's a very fair trial. Even though I'm a foreigner here. The court has investigated everything. Everything was put to the jury and all the witnesses came forward and it's proven that the money is very legitimate money, clean money from my brothers for clean purposes, and because of all these various factors, the juries came to a conclusion that I'm not guilty. Malaysia mahu menentukan sendiri jadual liberalisasi sistem kewangannya walaupun agensi kewangan multilateral menggesa kerajaan mempercepatkan proses itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kepentingan tempatan perlu diambil kira sebelum sektor kewangan dibuka secara bebas kepada pelabur asing. Untuk laporan lanjut bersama wakil kami Haliza Hashim di London. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan membuat penegasan itu pada sesi soal jawab dengan pelajar-pelajar Malaysia di London. Liberalisation is irreversible. We cannot go back to a more protectionist policy in economics. We benefited immensely from a liberal regime. But I did caution them not to insist that we liberalise immediately and kill all indigenous companies and institutions in the process. We have to do it gradually. We have to determine the pace and ensure that we have indigenous capability.
Mengenai keupayaan negara menangani masalah ekonomi semasa, Datuk Seri Anwar menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan rakyat Malaysia bersatu membangunkannya semula. I am confident. You know why? Because we need to take the necessary measures. You know why? We need to undertake measures including continue with the reforms. You know why again? I believe in the resilience of our people. Finally, our people know how to work and sacrifice. Bercakap kepada wartawan, Datuk Seri Anwar berkata, rakyat Malaysia harus mengambil iktibar daripada krisis ekonomi negara jiran sebagai panduan ekonomi dan politik. The problem is confined essentially to Indonesia, but I'm not suggesting that we are not mindful of the need to undertake the necessary reform, economic and political, because this was a commitment that we gave much earlier. In fact, we have addressed and had the support of the party for the last 3-4 years when we talk about reform within the party, the government, and now the economy. Datuk Seri Anwar singgah di London selepas menghadiri mesyuarat Menteri Kewangan APEC di Kanada. Dan ketika pertemuannya dengan Menteri Kewangan Britain, Gordon Brown, Datuk Seri Anwar membincangkan isu dua hala termasuk peningkatan pelaburan di Malaysia. Of course, we discussed the architecture of the national financial system. We discussed the need to have effective collaboration between World Bank and the IMF, particularly for the affected countries to deal with the sectors most vulnerable to the caused by the hardship. And then we also discussed the issue of surveillance, which was deliberated at length at the APEC Finance Ministers Forum. And I briefed him the developments of the regional surveillance proposed by ASEAN countries. Turut dibincangkan pada pertemuan itu hubungan dua hala dan masalah dihadapi pelajar Malaysia serta menggalakkan pelaburan. Datuk Seri Anwar turut bertemu tokoh korporat Britain. Selain memberikan gambaran sebenar masalah ekonomi rantau Asia Tenggara, turut dibincangkan kemungkinan usahawan Britain meningkatkan pelaburan mereka di Malaysia. Menteri Sumber Manusia Datuk Lim Ahlek memuji langkah sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 menawarkan skim persaraan sukarela kepada kaki tangannya. Beliau berkata skim itu adalah pakej yang baik mengikut undang-undang. Datuk Lim akur dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh stesen televisyen yang menyebabkan penurunan pendapatan iklan. Malah katanya Menteri Penerangan Datuk Mohamad Rahmat mengakui masalah kekurangan pendapatan pengiklanan yang dihadapi oleh stesen televisyen sekarang. Datuk Lim berkata masalah kegawatan ekonomi itu bukan sahaja dihadapi oleh RTM tetapi juga menjejaskan TV3. I spoke to the MD yesterday, and also the director of operations TV3. You know, because they made that offer. It is up to the workers to the employees of TV3 whether to accept this. But one thing is, it is very good because they have made that a voluntary separation scheme. Sementara itu, notis skim persaraan sukarela TV3 menjelaskan pampasan akan dibayar dengan kadar 1.5 kali gaji pokok terakhir bagi setiap tahun perkhidmatan. Kaki tangan juga layak menerima sebulan gaji dan akan diberi sagu hati khas RM1,000. TV3 juga bersetuju membayar 3 bulan gaji sebagai ganti notis berhenti dan membayar semua cuti kaki tangan yang tertunggak. Mitra Jaya Holdings Berhad MHB bercadang mempelbagaikan aktivitinya berikutan kepulangan tokoh korporat Datuk Samsudin Abu Hassan sebagai pengerusinya. Datuk Samsudin yang pernah memegang jawatan pengarah Mitra Jaya pada tahun 1996 dilantik pengerusi bulan lalu.
Penyenaraian Mitra Jaya di Bursa Saham Kuala Lumpur dipindahkan ke papan utama pagi tadi. Pengarah urusan Mitra Jaya Tan Eng Piao berkata syarikat itu sedang meneliti cadangan mempelbagaikan aktivitinya ke sektor pembuatan dan teknologi maklumat IT. Katanya Datuk Samsudin berperanan penting dalam menyediakan peluang baru bagi Mitra Jaya kerana sejak kepulangannya tokoh korporat itu telah pun menemui beberapa pihak yang berminat melabur di dalam syarikat itu. Sementara itu, Tan menjelaskan aktiviti teras Mitra Jaya iaitu pembinaan dan pembangunan hartanah terus kukuh. Mitra Jaya kini dalam peringkat terakhir proses rundingan bagi 2 projek prasarana dan pembinaan bangunan di Selangor bernilai 30 juta ringgit. Hong Kong Bank Malaysia berhad mencatatkan keuntungan bersih 71 juta ringgit bagi suku pertama tahun ini. Dalam satu kenyataan, Hong Kong Bank berkata keuntungan itu berikutan keupayaannya menarik dana simpanan dan mata wang asing walaupun dilanda kemelut ekonomi. Kadar faedah yang tinggi turut membantu meningkatkan pendapatan. Ketua Eksekutif dan Timbalan Pengurusi Hong Kong Bank, T.W. O'Brien, mengakui masalah kredit sedikit sebanyak menjejaskan prestasinya pada suku pertama tahun ini. Bagaimanapun, kedudukan kewangannya tetap kukuh dan ini akan membolehkan Hong Kong Bank untuk terus mengembangkan aktivitinya di Malaysia. Beralih ke Bursa Saham Kuala Lumpur, harga saham ditutup bercampur-campur berikutan tekanan jualan yang diimbangi oleh sokongan belian. Indeks komposit susut 6.50 mata untuk ditutup kepada 538.24. Indeks perusahaan pula merosot 3.88 mata kepada 1035.40. Lebih 127.598 juta saham bernilai 277.705 juta ringgit diurus niagakan. Kaunter rugi mengatasi untung dengan 345 berbanding 213, manakala 186 kaunter diniagakan tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika berikutan kebimbangan pelabur terhadap ketidaktentuan mata wang serantau. Pil pemulih tenaga batin lelaki Viagra kini dikesan dijual di negara ini. Tetapi awas, pil berkenaan adalah tiruan dan Viagra juga masih belum dibenarkan digunakan di negara ini. Sehubungan itu, Menteri Kesihatan Datuk Chua Joy Ming menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan penjualan pil berkenaan. Don't buy drugs that you're not sure is Viagra, because Viagra is not allowed and not registered in this country yet. You may be buying fakes. Worse still, you may be buying something that may be deleterious to your health. You don't know. And you're going to pay a large sum of money for this. Menurutnya, kebanyakan pil Viagra di pasaran kini diseludup dari luar negara. Beliau memberi contoh satu kes pengguna di Amerika Syarikat yang tertipu dengan penjualan sejenis pil yang dikenali Viagra, disangkakan pil Viagra. Dalam kes itu, harganya lebih murah berbanding pil Viagra. Pil Viagra yang didakwa sebagai penawar kepada lelaki yang menghadapi masalah mati pucuk belum didaftarkan di negara ini untuk dijual secara terbuka kerana kemampuannya belum diuji. Kapal tangki Petro Ranger yang ditahan di Pelabuhan Haikou, China sejak dijumpai 26 April lalu dibebaskan semalam. Duta Malaysia ke China, Datuk Abdul Majid Khan berkata semua anak kapal termasuk 7 warga Malaysia turut dibebaskan. Mereka dikatakan dalam keadaan sihat. Petro Ranger bersama anak kapalnya dijangka tiba 2 Jun ini di Singapura sebelum berlepas ke Pelabuhan Klang. Menurut Datuk Abdul Majid, beliau diberitahu mengenai perkembangan terbaru itu oleh Konsul Jeneral Malaysia di Guangzhou petang semalam.
7 pendatang tanpa izin warga Indonesia dikuatiri lemas apabila bot pancung mereka karam di laut kira-kira 9 batu nautika dari Tanjung Tuan, Port Dickson pagi semalam. 2 lagi diselamatkan oleh kapal dagang. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Port Dickson, Timbalan Penguasa Chi Cheng Wan, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada Polis Marin Tampo Johor. Berikutan itu, satu gerakan mencari dan menyelamat dilancarkan. Katanya, bot pancung itu membawa 9 pendatang tanpa izin yang dipercayai dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari pantai Port Dickson. 2 daripada mereka diselamatkan oleh kapal dagang Smith Labuan dan MT Petrochem pukul 12 tengah hari semalam. Pendatang yang diselamatkan itu diserahkan kepada polis dan dibawa ke Hospital Port Dickson kerana melecur di bahagian perut. Manakala seorang lagi yang diselamatkan oleh kapal MT Petrochem dibawa ke Dumai. Menurut pendatang yang terselamat, bot pancung mereka terbelah 2 selepas dilanda ribut dan ombak besar. Sekarang kita masih berusaha mengesan kalau survivor yang ada lah. 3 pemaju industri dan padang golf di Air Keruh Melaka diberi amaran supaya memperbaiki sistem peparitan projek mereka bagi mengelakkan banjir kilat di 5 kampung berhampiran. Kejadian terbaru banjir kilat di sekitar Bukit Katil itu berlaku selepas hujan lebat pukul 7.30 pagi tadi. Kampung terbabit ialah Kampung Sungai Putat, Kampung Larang, Kampung Tun Razak dan Kampung Bukit Metah. Hujan lebat sejak 6 pagi tadi menyebabkan air naik sehingga 1.5 meter. Seorang ibu dan bayinya yang berusia 18 hari terpaksa dipindahkan dengan bot bagi mengelakkan mereka daripada kesejukan. Selain rumah, banjir turut menenggelamkan kolam ternakan ikan dan tanah perkuburan. Banjir dipercayai akibat limpahan air dari 3 kawasan pembinaan, yang paling buruk sejak 12 tahun lalu. Air sungai yang deras turut menghakis tanah di bawah jambatan seluas 2 meter. Berikutan itu, laluan batu berendam ke Air Keruh ini akan ditutup kepada lalu lintas untuk kerja membaik pulih kerana khawatir pemendapan berlaku. Bila kalau boleh bagi pihak atasan kan, bagi pihak yang berkenaan ni boleh ambil tindakan ialah untuk mengatasi banjir ni kan. Setiap kali air hujan sampai air ni tak boleh mengalir lah. Dah berkali dah kita minta hantar pada, ada pernah kita komplain pada yang berkenaan kan, tak ada jalan kerja dah. Rosak tu tak tahulah, dah angkat dah tergendam tu tak tahulah apa yang peti air apa semua, mesin basuh semua tu. Habis dah selalu ni banjir ni, macam mana akak nak buat? Dah selalu lah banjir ni, macam mana kita nak buat lagi tu. Dah memang dah kita tambak tinggi pun naik ke, air masuk ke. Pemaju-pemaju ni, bila buat kerja-kerja tanah, pastikan yang perparitan tu didahulukan, supaya tidak merosakkan dan tidak merugikan orang ramai. Polis berjaya menumpaskan kegiatan mencuri motosikal dengan tertangkapnya 9 lelaki di seberang perai utara Pulau Pinang. Kumpulan itu dipercayai mencuri pelbagai jenis motosikal di sekitar Butterworth, Georgetown, Bukit Mertajam dan Sungai Petani Kedah. Kegiatan ini terbongkar selepas pasukan polis menyerbu sebuah rumah di Tasik Gelugur malam semalam. Hasil serbuan, polis menemui sejumlah alat ganti motosikal yang dipercayai dicuri. Siasatan awal menunjukkan kumpulan itu bergiat sejak 1995. Modus operandi mereka ialah mencuri motosikal yang masih berkeadaan baik dan mengambil alat ganti yang berharga untuk dijual. Menurut jurucakap polis, bahagian yang tidak digunakan seperti rangka dan enjin dibuang di beberapa tempat dalam Sungai Jarak, Tasik Gelugur. Sehingga kini polis menemui lebih 12 rangka motosikal serta sejumlah alat ganti bernilai lebih RM60,000. 9 anggota kumpulan itu yang berusia antara 20 dan 25 tahun kini ditahan di Balai Polis Butterworth untuk siasatan. Dan berikut ramalan cuaca untuk seluruh negara esok.
Lagi tahanan politik Indonesia dibebaskan. Pencabar utama Joseph Estrada jamin sokong kerajaan baru. Pengarah Tabung Kewangan Antarabangsa IMF Rantau Asia Pasifik Yuben Nies menegaskan kestabilan politik adalah kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Perkara itu dijelaskan ketika mengadakan rundingan dengan pemimpin pembangkang Megawati Soekarno Putri dan pemimpin pergerakan Muhammadiyah Amin Rais. Pertemuan rasmi secara berasingan ini adalah pertama diadakan wakil IMF di negara ini. Rundingan menjurus kepada mengkaji semula keadaan ekonomi negara itu sejak Soeharto meletak jawatan Presiden. Ia adalah sebahagian penilaian yang dilakukan IMF selain berbincang dengan pemerintah. Laporan NIS akan menentukan sama ada Indonesia kini layak menerima bantuan IMF seterusnya. IMF menggantung bantuan $10 bilion Amerika daripada 41 bilion pinjaman yang diperuntukkan kepada negara ini untuk memulihkan ekonominya. Dalam pada itu, pihak berkuasa Indonesia membebaskan dua lagi tahanan politiknya lewat malam semalam. Mereka ialah wartawan Andi Syahputra yang ditahan sejak 1996, manakala seorang lagi aktivis politik, Nuku Sulaiman, ditahan kerana mencerca bekas Presiden Soeharto. Nuku dijangka menamatkan hukuman 5 tahunnya Ogos depan. Pembebasan mereka menjadikan jumlah tahanan politik yang dibebaskan setakat ini kepada 4 orang sejak Presiden B.J. Habibie mengambil alih tampuk pemerintahan Khamis lalu. Bagaimanapun, hampir 20 lagi termasuk Ketua Pembangkang Timur Timur Zanana Guzmo masih ditahan di Cipinang. Kerajaan berjanji akan mempertimbangkan pembebasan mereka selepas menyelidik setiap kes. Pencabar utama Joseph Estrada dalam pilihan raya Presiden Filipina baru-baru ini, Jose de Venecia, berikrar akan menyokong kerajaan pimpinan baru dan akur dengan kekalahannya. Walaupun tewas, de Venecia terharu mendapat undian kedua terbanyak di kalangan 11 calon. Keputusan rasmi pilihan raya menunjukkan Estrada menewaskan de Venecia dengan majoriti hampir 6 juta undi. Dalam pada itu, buat pertama kali dalam sejarah Filipina, Presiden akan membuat ucapan pelantikannya pada 30 Jun nanti dalam bahasa Filipina. Sebelum ini, pemimpin politik Filipina dilaporkan memberi keutamaan pada bahasa penjajah seperti Sepanyol dan Amerika. Pejabat Pendakwa Raya Korea Selatan mengarahkan pendakwaan dijalankan ke atas aktivis Kesatuan Sekerja kerana menganjurkan mogok secara haram selama 2 hari. Pemimpin kesatuan berkenaan termasuk Presiden Kesatuan Pedagang Konfederasi Militan Korea KCTU Lee Kap-yong serta 17 anggota KCTU. 125 lagi adalah wakil 55 kesatuan sekerja lain. Sementara itu, hampir 7,000 pekerja menunjuk perasaan secara aman di Seoul sebagai membantah kadar pemberhentian pekerja yang kian meningkat. Ia susulan mogok kemarin membabitkan 42,000 pekerja industri. Mereka menuntut pampasan lebih baik kepada pekerja yang diberhentikan serta menyusun semula konglomerat yang menguasai ekonomi Korea Selatan. Dianggarkan kini hampir 1,5 juta rakyat Korea menganggur kesan syarat ketat IMF. Dalam perkembangan berkaitan, pembuangan kerja besar-besaran akibat masalah ekonomi di Korea Selatan memaksa seorang bekas eksekutif berusia 62 tahun memulakan kembali karyanya daripada bawah. Su Sang-rok selalunya menghadiri jamuan di hotel terkemuka sebagai tetamu undangan. Tetapi kali ini Su hanyalah pembantu pelayan. Su sebelum ini adalah naib presiden firma pembuat besi terbesar di negara itu, Sanmi Group. Dia kehilangan pekerjaan apabila firmanya runtuh pada April tahun lalu. Dianggarkan hampir 10,000 penduduk Korea Selatan hilang pekerjaan setiap hari. Peluang buat Azmi Ibrahim bukti kemampuan. Laporannya bersama Shantini Mairata dalam segmen Sukan. Salam sejahtera. Hanya tinggal 105 hari menjelang Kuala Lumpur 98 Sukan Commonwealth ke-16. Apapun tomahan negara luar terhadap kemampuan Malaysia sebagai tuan rumah tamasya kedua terbesar dunia itu, Kuala Lumpur tetap menjadi pilihan. Itulah jaminan terbaru pengerusi Persekutuan Sukan Commonwealth Michael Fennell pada sidang media siang tadi.
FNL yang diiringi beberapa jawatan kuasa CGF mengadakan lawatan ke Kompleks Sukan Bukit Jalil Rabu lalu, berpuas hati dengan kelancaran persiapan kemudahan. Gambaran pada September tahun lalu jelas berbeza dari apa yang dilihatnya. Jerebu yang melanda nyata telah berakhir dan kemudahan yang ada pada tahap terbaik. Dia juga mendapat jaminan Malaysia masalah air akan berjaya diatasi sebelum kejohanan berlangsung. Begitupun FNL mengingatkan penganjur pentingnya mengikuti perkembangan semasa masalah air yang melanda. We are satisfied that this work can be completed at that time. However, it is important to note that there cannot be any slippage in the work. It has to be attended to on a daily basis. Bagaimanapun, FNL agak terkejut apabila dimaklumkan Hotel Min di Bukit Jalil yang akan dijadikan pusat media turut berdepan masalah air dan pendingin udara. This is a priority area for the Federation because without the media, we would be lost. We need the media. Esok, FNL akan meninjau pula keadaan pengangkutan dengan menaiki sistem aliran ringan LRT dari Bukit Jalil ke Bandaraya Kuala Lumpur. Sementara itu, Persekutuan Sukan Commonwealth CGF masih terkilan dengan langkah Persekutuan Olahraga Amatur Antarabangsa IAAF kerana menganjurkan kejohanan Piala Dunia di Afrika Selatan begitu hampir dengan Sukan Commonwealth. Piala Dunia di Afrika Selatan berlangsung 11 hingga 13 September. Manakala acara olahraga Kuala Lumpur 98 bermula 16 September setelah tarikhnya ditunda baru-baru ini. We are very unhappy that it's so close to the Commonwealth Games because certainly it's not good, but provisions have been made to shuttle all of those athletes from Johannesburg to Kuala Lumpur in time for the Games. CGF yakin langkah itu akan memastikan acara olahraga bermutu tinggi pada Kuala Lumpur 98. 3 tahun lalu, Azmi Ibrahim muncul jaguh pecut negara setelah menyamai rekod kebangsaan 10.38 saat pada kejohanan trek dan padang Asia di Jakarta. Tuah mungkin menjelma lagi buat Azmi pada kejohanan trek dan padang Asia di Fukuoka, Jepun bermula 19 Julai depan. Bagaimanapun, dengan syarat Azmi mempamerkan masa terbaik pada Sukan Pra-Commonwealth seminggu sebelum ke Fukuoka. Itulah syarat yang diletakkan Presiden Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia, KOAM, Datuk Khalid Yunus. Azmi yang digantung 2 tahun kerana kesalahan menggunakan dadah larangan telah menjalani ujian air kencing terakhir 18 Mei lalu. Sekiranya diuji negatif, Azmi secara automatik bebas mulai 9 Jun ini untuk kembali menyertai olahraga antarabangsa. Sekalipun peluang begitu terhad buat Azmi, Datuk Khalid begitu yakin dengan penampilan beliau kali ini. Sudah pastilah saya akan mencadangkan nama beliau kepada Majlis Olimpik Malaysia untuk dipertimbangkan mewakili negara kita. Buat pertama kali juga, KOAM bercadang menghantar kontingen besar ke kejohanan trek dan padang Asia di Jepun 19 Julai nanti. Daripada kejohanan itu juga nanti akan dipilih para atlet yang akan mewakili benua Asia di kejohanan olahraga dunia yang akan diadakan di Johannesburg. Sementara itu, atlet negara kini tidak perlu gusar dengan kesan panas matahari, kesan bahan kimia dalam air, udara dan hujan. Mereka boleh mendapatkan barangan perlindungan anggota badan, kulit dan rambut daripada syarikat penaja Sports Body Care Malaysia Sendirian Berhad secara percuma. Syarikat terbabit dilantik penaja rasmi Majlis Olimpik Malaysia MOM sehingga tahun 2000. Sports Body Care akan membekalkan barangan bernilai RM20,000 setahun serta bekalan atlet pada Sukan Asia 98, Sukan C 99 dan Sukan Olimpik 2000. Majlis menerima tajaan dan menandatangani perjanjian berlangsung di MOM pagi tadi. Sebelah petangnya pula, Datuk Khalid Yunus meninjau persiapan atlet negara menghadapi Kuala Lumpur 98. Menurut Datuk Khalid, fasa pertama latihan pusat atlet negara menghadapi Kuala Lumpur 98 akan diadakan 27 hingga 31 Julai.
Fasa kedua pula pada 20 Ogos hinggalah tamasya bermula. Kedua-dua kem latihan diadakan di Bangi dan kehadiran diwajibkan. Kecuali dia bertanding lah, if they go overseas ke, itu lain cerita lah. Datuk Khalid dijangka menerima penyerahan bendera jalur gemilang daripada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Julai. Datuk Khalid berkata demikian ketika menyaksikan latihan skuad hoki wanita dan gym rama. Bola sepak persahabatan menjelang Piala Dunia. Wakil Asia Korea Selatan mempamer semangat melawan tinggi apabila berjaya mencatat keputusan seri 2-2 setelah ketinggalan 2-0 ketika menentang Republik Czech. Pertemuan ini antara siri perlawanan persahabatan terakhir Korea Selatan sebelum ke Perancis. Begitupun Republik Czech lebih dahulu mengejutkan tuan rumah dengan gol pendahuluan pada minit ke-17 menerusi Jiří Nikmek. Korea berjaya menyamakan kedudukan sejurus selepas itu, namun jaringan mereka dibatalkan. Pada minit ke-31, Republik Czech terus di depan dengan jaringan kedua menerusi Ratislav Lokven. Pasukan tuan rumah berjaya merapatkan jurang jaringan 13 minit permainan bersambung hasil jaringan Wang Sum Hong. 8 minit sebelum tamat permainan, Choi Yung-so menyamakan kedudukan bagi menjadikan kedudukan muktamad 2-2. Sementara itu, pasukan Belanda pula hanya mampu seri tanpa jaringan dengan Kamerun pada satu lagi perlawanan persahabatan. Belanda antara pasukan pilihan di Perancis bulan depan melepaskan dua peluang terbaik pada babak pertama menerusi Marc Overmars dan Patrick Kluivert. Separuh masa kedua menyaksikan penguasaan berterusan Belanda. Walaupun dihidangkan beberapa lagi peluang keemasan, barisan serangan mereka terus gagal menyerlah. Penyerang utama Dennis Bergkamp pula sekadar menjadi penonton kerana kecederaannya masih belum pulih. Belanda akan turun menentang Paraguay dan Nigeria sebelum memulakan kempen Piala Dunia mereka. Di Rio de Janeiro, Brazil pula, bahang Piala Dunia makin terasa. Biarpun pertandingan prestige itu masih mempunyai 2 minggu sebelum berlangsung, peminat fanatik Brazil mula menghiasi bandaraya mereka. Mereka mengharapkan sokongan ini menaikkan moral skuad Brazil sekaligus mencipta sejarah muncul juara kali kelima kejohanan. Di samping mendoakan kejayaan Brazil, mereka juga berharap kemeriahan Piala Dunia akan mengurangkan kadar jenayah di bandaraya utama Brazil. Sementara itu, Cerro Porteño dari Paraguay mengejutkan klub Uruguay Peñarol 3-0 untuk layak ke separuh akhir Piala Libertadores. Ketinggalan 0-2 pada suku akhir pertama, Cerro merapatkan kedudukan menerusi gol pembukaan Hector Blanco. Sepakan percuma Miguel Dominguez menambah selesa pasukan tuan rumah untuk mengikat kedudukan agregat 2-2. 25,000 penyokong Cerro terus berpesta apabila Juan Parades menjaringkan gol ketiga pasukannya untuk memastikan kemenangan agregat 3-2. Cerro akan menentang klub Ecuador Barcelona pada separuh akhir untuk memburu piala paling prestij klub Amerika Selatan. Laporan tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Teruskan bersama Azmi dan Ezah seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Hari ini genap 25 tahun pemergian bintang legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Allahyarham meninggal dunia tanggal 29 Mei 1973. Sebagai mengenang kembali sumbangan bakti Allahyarham terhadap dunia seni tanah air, Arkib Negara menganjurkan majlis tahlil di Pustaka Peringatan P. Ramlee yang dahulunya menjadi kediaman terakhir Allahyarham. Hampir 200 tetamu termasuk artis veteran hadir pada majlis tahunan yang dianjurkan Arkib Negara. Antaranya ialah Datuk Ahmad Daud, Datuk James Samsudin, Hail Amir, Uji Rashid, Aziz Sattar dan Jamil Sulong.
Buletin utama sampai di sini dan visual kemusnahan akibat banjir di Nairobi, Kenya menutup tirai malam ini. Banjir itu mengorbankan 10 nyawa dan memusnahkan beratus-ratus kediaman. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam.